Alhamdulillah, sama-sama kita terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tiap-tiap keadaan kita. Semua keadaan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala Dia tidak mengadakan, Dia tidak memperlakukan satu perkara melainkan ada kebaikan padanya. Cumanya kita yang jahil, kita seorang hamba yang lemah, kadang-kadangnya kita nampak kebaikan, ada kalanya kita tak nampak kebaikan. Kebaikan yang kita nampak itu, kita nampak kadang-kadangnya 10%, 20%, tak sepenuh kebaikan yang ada, tidak semua kebaikan yang ada pada perkara yang dilaku oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh itu, oleh kerana kita seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang berhimpun padanya serba kekurangan, kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu berkenaan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, iaitu semua perbuatan Allah, semua takdir Allah, di dalamnya ada kebaikan. Oleh itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, aku puji, aku syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, di atas semua, di dalam kesemua keadaan, baik keadaan baik, baik keadaan tidak baik pada sengka kita, hakikat ada kebaikan. Pertama kali, sebelum daripada saya nak meneruskan ucapan sebagai tazkirah, sebagai ingatan pada pagi yang barakah ini, lebih dulu saya banyak mengucap terima kasih kepada Nazir ataupun Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, yang mana bagi peluang bagi saya pada pagi ini untuk berkongsi di dalam dakwah, di dalam menyampaikan tazkirah ataupun menyampaikan nasihat agama. Mudah-mudahan majlis yang diatur oleh ACK ataupun oleh ahli jawatan kuasa masjid pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi barakah kepada kita pada apa yang Dia bagi, yang Dia rezeki, yang Dia kurniakan kepada kita. Dan juga sama-sama kita doa minta Allah Subhanahu wa taala memenuhikan barakah pada ini tempat, pada ini bonggol, pada ini masjid. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan iman kita, dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun iman yang lain, kita digulung di dalam jumlah hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung, yang bertuah. Allah Subhanahu wa taala kata qad aflahal mu'minun, sungguhnya beruntung, sungguhnya bertuah orang-orang yang beriman. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah,
Maka kita sebagai orang yang mukmin, supaya kita jadi orang mukmin yang sebenar, orang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti apa segala urusan, apa segala bergerak kita, diam kita, ataupun dengan kata lain gerak geri kita, segala amalan kita mesti kita lillah, membersihkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besar, itu yang paling penting. Kerana tidak ada kebaikan, tidak ada kebajikan melainkan amalan yang diniat dengan ikhlas. Niat ikhlas itulah baru ada kebaikan. Ikhlas kebaikan itu mengikut degree, mengikut darajah, mengikut markah keikhlasan kita. Keikhlasan kita 20%, boleh balasan kebaikan 20%. Keikhlasan kita 50%. Kalaulah keikhlasan kita tinggi, dia tinggilah sampai kepada peringkat kita jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, min auliyaillah, daripada waliullah. Bina di atas, besarnya bina di atas ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, bukan hanya tidak dapat balasan baik daripada Allah, bahkan dibilang kita seorang hamba yang bersalah, seorang hamba yang derhaka pada Allah, seorang hamba yang berdosa, wal'iyadzabillah. Kerana tidak ikhlas itu dibilang ria. Ria itu dibilang, dikatakan satu daripada syirik, daripada bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah yang lain daripada Allah dibilang syirik akbar, yang menjadikan seseorang itu kufur, kafir billah wal'iyadzabillah. Kalau kita sembah berhala, kita sembah batu, sembah kayu, sembah api dan umpamanya, kita jadi orang kafir dengan Allah, kekal di dalam neraka wal'iyadzabillah di akhirat nanti. Kalau kita beribadat, kita menututi dengan ibadat kita itu akan yang lain pada Allah, dengan bahawa kita menututi dengan dia akan kelebihan dunia, kemasyhuran di dunia, pangkat di dunia, menututi kasih sayang manusia, ataupun kagap di sisi manusia, maka itu dibilang ria. Ria itu maknanya menyengutui dengan Allah, kerana sepatutnya kita beribadat kerana Allah. Bila kita beribadat kerana lain, itu nama ria. Sebagaimana sepatutnya kita sembah Allah, kita sembah akan yang lain pada Allah, sama saja. Cumanya ria, syirik ria ni dibilang syirik khafi, tak sampai tangga kufur yang menangkal, yang memindahkan seseorang itu kepada agama yang lain, tak jatuh agama. Adapun salah dan berdosa, memang tetap bersalah, tetap dibilang dia mengereja dosa, wal'iyadzabillah. Oleh itu, marilah kita sama-sama berdoa, minta, memohon restu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga minta Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita amalan yang ikhlas, dan Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang benar-benar beriman. Saya ingat niat yang baik. Saya nak sebut satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi satu sebab bagi kekasih, bagi Allah kasih, jadi satu sebab bagi Allah kurnia kepada dia perkara yang di luar jangka.
Ada seorang lelaki, dia duduk di tengah padang, duduk di satu tempat yang luas. Maka dia terdengar dari langit, isqi hadiqata fulan. Dia dengar suara dari awan, turunkanlah hujan ke atas kebun, kepada kebun Syanum bin Syanum. Dia bunyi suara begitu. Kemudian awan tadi dia berpaling kona daripada yang dia ada hadap, paling kepada arah kebun Syanum bin Syanum. Paling mari turun hujan kat situ, turun. Cukup kata apa yang dihajak oleh tuan kebun, ataupun cukup pada menyuburkan tanaman yang ada di dalam kebun itu. Seorang lelaki tadi, dia ikut hujan tu, dia tengok hujan, dia ikut air mengalir, sampai kepada hujung tu dia berjumpa dengan seorang lelaki guna cangkul tanah, dok tahan air, tahan air supaya air tu lekat di dalam, tertahan di dalam kebun dia. Bila siapa kat situ, dia tanya seorang yang dok tahan air tu, masmuk, apa nama engkau? Ya Abdullah, masmuk, wahai hamba Allah, apa nama awak? Awak nama apa? Dia cerita, saya nama Syanum bin Syanum. Sesudah dia jawab, dia paling soal pula, kenapa awak tanya saya nama apa? Dia cerita, kata, tadi aku duduk kat satu tempat, aku dengar awan, suara daripada pihak langit, daripada awan, kata suruh menurun hujan di kebun Syanum bin Syanum. Syanum bin Syanum namanya seperti yang kau sebut, nama awak lah, nama awak. Sebab tu saya tanya, awak nama apa? Maka dia tanya, kerana apakah, sebab apa boleh awak ni, maksudnya boleh ada kelebihan begini? Dia cerita, kata, bila engkau tanya, bila engkau cerita begini, aku nak cerita pada engkau. Aku duk atur, aku duk fikir tentang kebun aku ni, satu bahagian kehasilan daripada kebun aku nak infak, aku nak belanja fi sabilillah, nak belanja untuk fuqara, masakin, aku nak untuk sedekah, nak tolong bantu orang fakir miskin. Satu bahagian aku nak guna untuk aku dan ahli-ahli keluarga aku. Satu bahagian aku nak ambil faedah dia untuk menyuburkan kebun, kehasilan ni untuk nak jaga, beli baju dan umpamanya untuk kebun. Maknanya dengan niat dia nak kerja kerana Allah Subhanahu wa taala dengan kebun dia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan pada musim, pada masa yang tidak mempunyai hujan, ataupun Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di kebun dia khusus. Itu kata niat dengan ikhlas, niat dengan bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab bagi Allah Subhanahu wa taala bantu, jadi sebab bagi berlaku perkara yang di luar biasa. Oleh itulah kita sebagai orang yang beriman, marilah kita sama-sama ikhlas, sama-sama kita bersihkan niat kita, kita menyucikan niat kita, segala ibadat kita. Jangan kita
mencampuri dengan Allah Subhanahu wa taala akan yang lain. Walau bagaimanapun kita sebagai hamba yang dhaif, yang syaitan berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menipu, untuk nak tipu kita, untuk nak kontrol kita, untuk nak tarik kita ke jalan yang binasa. Oleh itu kita sentiasa dinamo, kalau nak ibarat kita ni dinamo binatang perburuan bagi syaitan dan nafsu. Kita kena jagalah, kita kena tahulah kita ni perburuan bagi syaitan dan nafsu kita. Tak dapat tidak, kita kena orang-orang mereka yang nak buru kita. Kalau kita tak jaga, kita jatuh di dalam perangkap mereka, kita jatuh lekaklah, kena panah mereka, kena pukak mereka, jari mereka, berbagai-bagai. Oleh itu marilah kita jaga benar-benar daripada ikut hawa nafsu dan ikut hasutan syaitan. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia beri jagaan, dia kata asyirku fikum akhfa min dabibin namla. Syirik ada pada kamu lebih sembunyi, lebih sulit daripada berjalan semut. Semut kecil, binatang kecil berjalan ni sulit sangat-sangat. Sekarang ada semut di dalam masjid kita, di depan kita boleh jadi ada. Oleh kerana dia halus, oleh kerana sembunyi, kita tak sedar, kita tak tahu. Maka syirik Rasulullah kata ada pada kamu lebih sulit daripadanya. Di antaranya inilah, di dalam hati kita ni penuh ataupun kita sentiasa ada syirik di dalam diri kita, wal'iyadzabillah. Contoh mudah seperti saya mari nak bagi tazkirah di masjid pada nak buat kuliah duha pada pagi ini, ada syirik di dalam hati saya. Mari nak kepada kemasyhuran, bukan nak tazkirah agama, mari nak cari duit piti. Ada di dalam hati itu, walaupun tak 51%, 2% mesti dia kena ada. Nak kepada kenamaan. Kita belajar pun demikian juga, belajar untuk nak bagi pandang, nak berdebat dengan orang, nak tunjuk kebijakan, berbagai-bagailah syirik ada pada kita. Setiap orang ada syirik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ajar kepada sahabat, dia tanya sahabat, adakah kamu mau, hal adullukum, adalah kamu mau aku nak tunjuk kepada kamu ala amal, di atas satu amalan, idza amiltum, apabila kamu beramal, azhaballahu anka, Allah menghilangkan, idza amiltahu azhaballahu anka, Allah menghilangkan daripada engkau kabir syirki wa saghirah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menghilangkan daripada engkau syirik yang besar dan syirik yang kecil. Taqulu, engkau kata, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam thalatha. Engkau kata, Allahumma, wahai Allah, a'udzubika, aku berlindung dengan engkau, aku minta engkau buat benteng, aku minta engkau buat jagaan, minta engkau jaga aku
jaga an usyrika bika, daripada bahawa aku bersyirik dengan engkau. Wa ana a'lam, wa ana sedangkan aku astaghfiruka, dan aku minta ampun akan dikau, lima la a'lam, bagi barang, bagi syirik, bagi dosa yang aku tidak mengetahui. Engkau katalah 3 kali. Bila kita kata, kita berdoa 3 kali dengan doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, Allah menghilangkan semua syirik yang ada pada kita, baik syirik besar dan syirik kecil. Oleh itu sepatutlah saya molek baik benar, comel benar, kita menjadikan wirid amalan tetap bagi kita 3 kali sehari ke, 3 kali pagi ke, 3 kali petang ke, kita baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang ataupun di antara hamba Allah yang mukhlisin, hamba Allah yang ikhlas, yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ikhlas, amalan kita tak betul dengan tepat, tak tepat sangat pun dapat ganjaran diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bila amalan ikhlas. Cuba dengar, ada di dalam hadis Bukhari, di dalam hadis Muslim, seorang hamba Allah yang ikhlas, dia bersumpah dengan Allah, wallahi la atasaddaqanna lailah, la atasaddaqanna hadhihi lailah. Pada satu malam seorang lelaki dia bersumpah dengan Allah, wallahi demi Allah, la atasaddaqanna, aku nak bersumpah hadhihi lailah, pada aku nak bersedekah, aku nak infak fi hadhihi lailah, pada ini malam aku nak sedekah. Dia keluar pada rumah dia, dia bagi sedekah kepada seorang perempuan. Bila di waktu pagi, manusia mencela, mencaci tentang sedekah dia. Manusia semua pakat caci, bercakap, oi semalam ada seorang sedekah kepada si pelacur, si penzina. Seorang perempuan keluar diri, melata diri untuk berzina. Siapa nak berzina dengan dia, dia serah diri dia. Tapi ada juga orang sedekah kepada dia, caci cela seorang yang dia sedekah kepada pelacur. Sepatutnya pelacur ni kena tumbuk-tumbuk, sepak-sepak begitu, tak boleh kita nak bantu dia. Kalau bantu ni, nampak bantu dia, kita redha dengan kerja dia lah. Macam-macam lah manusia, dia tengok seseorang tu nampak pada sengkar, dia kata buat tak baik, dia caci lah, dia cela lah. Itu sifat kita manusia. Itu sifat yang saya kata tadi, kita ni jahil, kita ni bodoh, kita ni lemah segala-galanya. Kita tak tahu hakikat perkara, kita tengok hanya zahir. Oleh itu kita jangan gaduh, kita jangan gumpuh-gopoh untuk nak hukum dengan satu-satu perkara, nak memutus satu-satu perkara. Dia adakah dia sengaja untuk nak bantu si pelacur? Memang dia ikhlas lillah dia. Kita tengok kata dia orang tak baik, itu sifat kita. Dia pun bila dia dengar orang duk cela begitu, dia ingat kata dia tak betul dah, dia sedekah dia tak betul dengan tepat. Malam yang kedua dia bersumpah pula nak sedekah pula, wallahi la atasaddaqanna hadhihi lailah, demi Allah aku nak sedekah satu sedekah pada ini malam, aku nak sedekah pula, sebab tak betul hak malam pertama. Malam yang kedua dia keluar pula sedekah kepada seorang lelaki. Pada pagi-pagi pula manusia cela pula di atas sedekah dia. Oh, ada semalam
ada orang sedekah kepada si pencuri. Si pencuri ada juga orang sedekah bantu kepada dia. Sepatut tak boleh bantulah orang pencuri. Dia pun fikir pula Allah, dia kata, yang sebenarnya dia bukan dia fikir Allah, dia puji pada Allah. Dia kata Allahumma lakal hamdu, wahai Allah, bagi engkau lah aku puji, aku syukur kepadamu ya Allah. Malam yang ketiga dia pula, kerana dia sengka kata sedekah dia tak kena dengan tepat, dia bersumpah pula dia nak sedekah. Malam yang ketiga dia keluar sedekah, bagi pula kepada seorang lelaki. Pada waktu pagi manusia bercakap pula, caci pula tentang dia sedekah ke atas orang yang kaya kepada orang yang kaya. Tak patut sedekah orang kaya. Maka dibagi tahu, didengari daripada suara, diberitahu kepada dia. Setengah ulama kata dengar suara dengan tidak ada tuan, panggil sebagai telefon mari kepada dia. Setengah kata dibagi tahu kepada dia di dalam mimpi, kata sedekah engkau dikabulkan, sedekah awak diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau tak jatuh, tak kena pada tempat sekalipun, dengan niat ikhlas, dengan niat baik, betul-betul dia nak sedekah. Adapun mereka yang terima itu, orang yang terima itu hal dia, tajuk dia, mudah-mudahan kata dalam dia, orang si pezina itu boleh break, boleh berhenti daripada perzinaannya, dengan sebab boleh jadi dia berzina itu kerana tidak ada duit pitih, nak cari duit pitih. Bila dia sudah dapat duit pitih, dia boleh berhenti daripada berzina dia. Ada juga orang berzina begitu kan. Maka kalau sana orang utara sana, orang Sia ke, orang Thailand utara ni banyak dia cari duit pitih begitu. Setitik dunia sekarang, negeri hak berzina nombor 1 Thailand, nombor 1 hak jual jadi pelacur, jual tubuh. Dan orang utara dia mari selatan ni banyak masuk Islam, perempuan dia mari masuk Islam, ramai kahwin dengan kita orang Islam. Dan tak kurang juga banyaknya kahwin dengan orang kita Malaysia. Orang Malaysia pun ramai masuk Thailand, kata nak kahwin dengan orang bertani, tak kahwin dengan orang utara. Utara tu lah, dia jangok sikit, putih, kulit cerah, tapi dia kahwin apa? Dia nak orang Malaysia, dia tak ada nak hak muda-muda 20 30, dia nak umur 50 60. Dia nak hak tua-tua. Dia kahwin dengan orang petani pun begitu juga. Dia ambil umur 40, asalkan siapa nak kepada dia. Di dalam keadaan begitu, dia duduk dengan suami dia tu, dia usaha ambil piti macam mana bulanan, dia hantar balik kepada ibu bapa dia kat sana. Hantar balik kat sana, buat rumah. Bila ada stokor duit, boleh seketul duit, ada 100-200 ribu, dia ambil, tinggal awak balik, lari balik. Kosong kita begitu. Saudara kita Malaysia banyak kena datuk-datuk mau boleh setahun banyak mana boleh buat balik dia. Begitu dia cari pitih lah. Bukan dia nak masuk Islam sungguh. Hak sungguh tu sungguhlah. Banyak yang cari pitih. Begitulah manusia. Oleh itu bila kita sedekah, seorang sedekah ni dengan ikhlas, kena kepada si pelacur sekalipun, kita sedekah dengan ikhlas, kita dapat pahala. Kita dapat pahala di sisi Allah. Pahala sedekah kita penuh kerana kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Si kaya si pencuri tadi pun demikian juga. Mudah-mudahan dia boleh berhenti daripada kerja mencuri dia itu, kerana dia mencuri ada kalanya, kadang-kalanya dia tidak ada duit pitih. Orang yang kaya pula dia iktibar, dia boleh ambil iktibar, dia berfikir Allah aku kaya lagi orang sedekah,
Sepatutnya aku kena bantu, kena infak kepada fakir miskin, tak patut aku terima sedekah. Begitunya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat ganjaran yang banyak, ganjaran yang penuh dari sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu lebih kurang yang saya nak sentuh sebagai ingatan, sebagai tazkirah pada pagi yang barakah ini. Dan sebelum daripada saya nak buka peluang untuk kita berdialog sikit sebanyak, buka soalan, saya nak sentuh sedikit tajuk tutup aurat bagi perempuan, kerana masjid ini sebagai kali yang pertama yang saya ambil bahagian di dalam tazkirah ataupun berkongsi di dalam menyampai nasihat agama. Maka saya setiap tempat yang awal-awal saya berkongsi di dalam nasihat agama, saya ingat, saya sengka kata yang ikuti majlis ni orang yang lain-lain, bukan orang yang di masjid lain. Maka bila yang lain tu, saya suka kata tak adalah yang tak sampai lagi, tak tahu lagi apa yang saya sampai kepada yang lain. Tetapi kalau ikuti majlis saya, tazkirah saya, begitulah. Setiap tempat yang awal-awal saya sampai, saya bagi ingatan dua perkara. Satu perkara untuk kaum ibu, satu perkara lagi untuk kaum bapa, kaum lelaki. Kerana saya ingat niat di dalam hati, sengka di dalam hati, tak banyak orang nak bagi ingatan. Bila tak banyak, kita yang salah berterus di dalam kesalahan, berkepanjangan, panjang salah kita, silap kita. Walaupun perkara ni perkara tak besar sangat, perkara tak pelat, tak luar biasa sangat, iaitu tutup aurat nisbah dengan perempuan di dalam solat. Supaya ringkas, saya ringkaskan, yang banyak perempuan tutup aurat tak sempurna dengan nilai, dengan neraca mazhab Syafi'i. Kerana perempuan wajib ditudung, ditutup di dalam sembahyang dia, ataupun syarat nak sah sembahyang dia, dia kena tutup sekalian badan dia, kecuali melainkan muka dan tangan dia dari hujung jari sampai kepada pergelangan. Maka kawasan ataupun had muka, sempadan muka daripada tempat tumbuh rambut yang biasa, kalau tak ada rambut pun sama juga, kira kat situ juga, tempat tumbuh rambut biasa. Kalau perempuan tu jadi doktor, dia rambut dia kat sini tak ada, rambut dia kat tengah ini, kira kat sini juga. Sebab tu kata tempat tumbuh rambut biasa. Dari tempat tumbuh rambut biasa sampai kepada penghujung atau sampai kepada hujung tulang dagu. Saya sana panggil tulang kain. Tulang kain sini panggil kain tak? Tak. Tulang kain dengan tulang dagu. Ini tulang yang tumbuh gigi di bawah, di atasnya dia panggil tulang dagu. Dari tempat tumbuh rambut sampai kepada tulang dagu. Maka ramai perempuan bila dia pakai telekung, dia tudung aurat dia sangkutkan kain telekung dia, kain tudung dia di bawah dagu, ditekak. Dia letak kain telekung dia sini, kerana sini jadi penyangkut, mudah lekat sikit kan. Dia sangkut kat sini. Berarti bila begini,
terbuka satu juzuk daripada aurat dia, daripada tulang kain, tulang dagu mari kepada tekak ini. Di sini aurat yang wajib tudung mana terbuka. Mesti kena menyempitkan, mempicikkan sikit muka kain telekung dia tu, jahit pakai kacing ke, dengan bahawa dia letakkan kain telekung dia di atas dagu dia, begitu lebih kurang. Letak di bawah bibir mulut dia, di atas dagu dia, baru sempurna tudung aurat. Bahkan kena tudung sedikit daripada juzuk muka, jangan kita tudung di sempadan rapat betul-betul begitu, takut bimbangnya ada terbuka sedikit daripada aurat dia. Tolong sampaikan kepada yang belum sampai, yang tak bawa isteri mari, ataupun yang tak dapat isteri lagi pun, bila dapat isteri bagi tahulah, bawa risalah ni sampaikan kepada orang-orang jiran kita, kata kalau tudung kat sini tak sempurna dengan neraca mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain wallahu alam, saya pun tak tahu. Mazhab Syafi'i tak sempurna kerana luar daripada muka terbuka. Aurat yang terbuka satu juzuk sebahagian daripada auratnya. Itu satu perkara yang patut diberitahu, kerana perkara yang terjadi luah salahnya, umum salahnya, meratai silapnya, dan nisbah dengan kita kaum lelaki, kaum bapa pula. Saya ambil juga satu isu, satu tajuk untuk nasihat, untuk menyampaikan. Bila di awal-awal saya bagi tazkirah, di tempat yang awal-awal saya sampai, kerana saya ingat kata yang menuntun, si penuntun ini orang yang lain-lain yang tak dengar lagi, yang tak tahu lagi. Kerana pasti di atas orang yang tahu, wajib di atas orang tahu menyampai kepada yang tak tahu. Tanggungjawab Nabi dan Rasul dia menyampai kepada ummah. Begitu juga Allah ambil janji, Rasulullah ambil janji ke atas orang yang tahu, mesti dia menyampai kepada orang yang tak tahu. Cuba tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berceramah, dia bagi tazkirah pada hari Arafah, pada haji wada', haji perpisahan Rasulullah. Ramai 100,000 lebih sahabat pada hari itu. Bila 100,000 lebih, speaker ni tak ada pada sana, memanglah pada adat kata tak boleh dengar ke semua. Dan yang ada pergi qada hajat, ada gapo tak boleh nak dengar semua orang 100,000. Pakai speaker ni pun, kalau qada speaker begini tak boleh dengar lagi 100,000. Sebab tu Rasulullah bila dia ceramah, sudah dia ceramah itu, isi ceramah sangat-sangat penting sangat, kerana sebagai ceramah yang tepat perhimpunan yang ramai, dan ceramah yang akhir sebagai ceramah yang besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sudah ceramah, Rasulullah kata liyuballighish syahidi minkumul ghaib. Itu Rasulullah bagi tanggungjawab. Rasulullah kata liyuballigh, hendaklah menyampai, asyahidu minkum, oleh yang hadir, yang ada sama aku daripada kamu. Hak mana ada ke depan aku, hak hadir majlis aku, yang dengar majlis aku, hendaklah menyampai al-ghaib, akan yang ghaib, akan yang tak ada. Sampai ceramah aku ni kepada orang yang tak hadir. Itu tanggungjawab orang yang dengar, orang tahu, kena sampai kepada orang tak tahu. Adakah Rasulullah tentu dengan orang jadi tuan guru, orang jadi ustaz, orang jadi babo, kiai, syekh? Tak, Rasulullah tidak menentu. Rasulullah paksa, suruh, menitik berat kepada orang yang hadir. Orang hadir dia faham dah. Kita faham apa, kita tahu apa, kita kita ada tahu
yang mesti disampaikan apa kita sampai tu lah, tak syarat kata kita alim. Misalnya kita tahu kata kalau letak kain tudung di bawah di tekak ini mana terbuka aurat, ini kita tahu dah, kita sampailah. Dan juga kita lelaki, saya nak nasihat dengan firman Allah Ta'ala, wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Bukankah semualah kepada setengah-setengah kita orang lelaki. Allah kata wala tubazzir, jangan engkau membuang-buangkan harta, jangan kena, jangan buat tahu harta, jangan. Tabzira sebagai membuang, sebagai membazir. Kena harta dibila masuk di dalam dosa yang besar, salah yang besar, kita membuangkan harta. Kita air ada, misalnya air satu cawan kita cuah tahu, kita tuang keluar, itu tabzir, mubazir, haram, berdosa. Serta Allah hukum kata innal mubazirin, sesungguhnya segala orang mubazir, segala orang yang membuang-buangkan harta itu, kanu adalah mereka itu ikhwanas syayatin, segala saudara, segala adik abang bagi hantu-hantu. Saudara dengan hantu, adik hantu, abang bagi hantu. Kuat Allah hukumnya, supaya kita nak boleh jaga diri kita. Memang kita kalau kata orang mari nak akad, nak buat hubungan, kata mau jadi adik hantu dah, mau jadi abang hantu, kita terima tak? Ada siapa nak terima? Ada tu orang duk nak jadi bohmo, nak jadi bohmo tu ya kena bersaing dengan hantu tu anak. Saing dengan hantu boleh tahu benda gaib katanya. Apakah nak bersaing dengan hantu? Memang kalau kita kena hantu, hantu dia ada dua. Ada hantu hak karuk, hantu hak jamak, hantu hak jahat. Hantu hak jahat tu dia panggil syaitan. Ada hantu hak soleh, hak berjuruh, hak masuk Islam, hak beramal dengan Islam, hak hadir majlis ilmu, alhamdulillah. Hak ni tak apa, baik serupa dengan kita lah, dia ahli syurga, ahli neraka serupa dengan kita lah. Cumanya yang tak beriman dia tu lebih ramai, banyak, kerana bilangan dia tu ramai dan banyak. Hantu sama ya. Ada setengah hantu tu dia belajar ke Azhar. Dia belajar ke Azhar setengah hantu. Ada setengah hantu tu hadir majlis ilmu. Ya hadir. Sama dengan kita boleh jadi ada ni, sama dengan kita. Cuma kita tak nampak ya. Tak nampak. Boleh di dekat belakang saya ni ada. Kalau nampak kita lari balik habis tahu. Satu di surau di Johor. Satu surau di Johor. Johor Baru. Bila ada tazkirah, bila ada nasihat agama, kita ramai-ramai ni duk pada depan ni. Sini ada tirai. Ni tempat ni. Kat belakang ni tak ada siapa masuk, tapi selalu dinampak kat sana. Dia hadir semata, dia hadir. Hadir majlis. Dia hadir majlis. Ada hantu Sabah. Dia pergi belajar ke Azhar. Pergi belajar ke Azhar. Ada seorang yang jadi amsak yang keluar dakwah tabligh. Yang keluar dakwah tabligh, ada satu jin, satu hantu tu mari bersobat dengan dia. Mari bersobat dengan dia. Dia selalu bila dia balik kepada Sabah, dia balik berdakwah, adik dia, kakak dia, keluarga dia, selalu si Amir ni demam kat sini, demam tak sihat. Sebab bila dia balik sana, dia kena berdebat dengan keluarga dia, berdebat kuat, sampai demam, sampai demam. Dia boleh kata dia ingkar sungguh-sungguh keluarga dia tetap Islam. Begitulah
hakikatnya wallahu alam, tapi memangnya begitulah. Ada hantu yang baik, ada hantu yang Islam, ada hantu yang belajar bersama dengan kita, ada, memang begitu. Tiba kalaulah kata hantu yang jahat, adakah kita sanggup kita nak berkawan dengan dia? Adakah kita sanggup kita nak jadi abang dia? Adakah kita sanggup kita nak jadi adik dia? Memang kita tak sanggup sama sekali. Jangan kata hantu, manusia pun kita tak sanggup nak berkawan. Kalau manusia yang jahat, kita sanggup nak jadi adik abang dia, kita akak jadi adik abang dengan dia, kita tak sanggup. Lebih lagi hantu dia seteru kita pula dah. Manusia ni tak jadi seteru sangat, kita tak sanggup. Oleh itu Allah hukum dengan hukum yang kuat, yang tegas. Siapa yang mubazir, orang itu adalah adik abang bagi hantu. Oleh itu saya nak nasihat, marilah kita, janganlah kita membazirkan harta, jangan kita membuang-buangkan harta. Yang di antara kita orang lelaki ini membuang harta, iaitu kita membakarkan, kita menghanguskan duit pitis kita. Ini banyak orang lelaki dia membazir dengan membakarkan duit pitis. Wal'iyadzabillah. Ini saya nak nasihat, siapa-siapa duk bakar duit pitih, orang itu adalah adik abang dengan hantu. Kalau tak sanggup jadi adik abang dengan hantu, kena beradu beriklah daripada membuangkan harta dengan membakarkan duit pitih kita tu. Itu saya nak nasihatnya. Allah, membuang harta ni kalau 10 sen pun besar, 10 sen. Kita bakar RM20, RM10, apa nak kata? Cuba kita belajar fiqh. Di dalam fiqh kita, fiqh, bila kita sudah tanam mayat, boleh kita kedak, adakah boleh kita nak bongkar kembali kubur mayat yang kita tanam tadi? Boleh tak? Memang tak boleh. Di dalam fiqh haram, melainkan dengan faktor-faktor yang tertentu, yang tak ada jalan yang lain dah, malaikat kena bongkar. Bongkar ni pula pihak yang tertentu, pihak yang berkuasa boleh. Kita biasa tak boleh semata dah, tak boleh kita bongkar. Tetapi harus, bahkan wajib membongkar jika jatuh harta kita di dalam lubang kubur itu. Semasa kita menanam mayat, pitih kita jatuh di dalam tu, walau 10 sen pun wajib bongkar ambil. Kerana nama dia tabzir, membuang harta dengan tidak ada faedah. Kena harta. Cuba tengok agama kita, bukan dia panggil kulliyat. Agama ni dia mari nak jaga 5 perkara. Kita mesti jaga 5 perkara wajib di atas tiap-tiap orang mukmin. Semua manusia sepatutnya kena jaga 5 perkara. Siapa tak jaga 5 perkara, orang itu tak sempurna jadi manusia. Maka agama ni dia nak menyempurnakan kita sebagai manusia yang sempurna. Satu, kena jaga agama dia yang betul. Siapa tak jaga agama, tak bawa agama yang betul, maka orang ni tak betul, tak sempurnalah. Yang kedua, kena jaga akal dia. Nak jaga agama ni lah kena belajar ilmu tauhid, kena belajar akidah yang betul. Kalau tak belajar akidah, tak belajar tauhid, maka orang tu dikhawatir, bahkan dia jatuh di dalam kufur, jatuh di dalam syirik akbar, wal'iyadzabillah. Bahkan kadang-kalanya seseorang yang tak belajar, dia bercakap dengan kalimah kufur, dia tak sedar kata kalimah yang dia berucap itu dia sudah jadi kufur pada syarak. Sabit di dalam hadis sahih Bukhari yang bermaksud orang hamba bercakap dengan satu kalimah yang dia tak sangka kata dia kalimah itu jadi salah, jadi kufur,
dia jatuh dengan sebab kalimah itu 70 tahun kepada neraka. Dari awal sampai 70 tahun duk turun tak berhenti sampai kepada patak sampai jahannam wal iyadza billah. Kita kata, kalau kita nak buat contoh, kita kata kita dah hari ni tak payah dah bawa cara-cara agama. Cara-cara yang terbaru ni lebih baik pada agama lagi. Kita bercakap bukan kita nak anti agama, kita bercakap biasa sebab kita orang IQ, kita ada pemikiran yang tinggi, bukan? Kita bercakaplah beri pandangan kita, sedangkan cakap jatuh kita di dalam riddah, kufur wal iyadza billah. Sebab kita tak belajar yang sempurna. Memang orang tak ada agama, dia tak ada sempurna. Kita kena jaga agama, kena jaga akal. Yang kedua, jaga akal. Dengan sebab nak jaga akal ni lah Allah mengharamkan perkara-perkara yang menghilangkan akal. Mengharamkan arak, mengharamkan air daun ketung, mengharamkan fil kuda dan umpamanya. Jenis-jenis itu diharam oleh agama kerana nak jaga apa? Nak jaga akal. Kalau orang tak sempurna akal, hilang akal, sempurna ke tak jadi manusia? Memanglah hak ni semua tak payah tak kena soal, jawab hak ni 100% kenalah. Kena jaga akal. Yang ketiga, jaga nafs, jaga diri, jaga tubuh badan. Badan kita kena jaga. Mata kita kena jaga, telinga kita kena jaga, lidah kita kena jaga, badan kita kena jaga. Dari sini Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencapakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Kita nak menyakiti diri kita tak boleh, kita nak membunuh diri kita sendiri tak boleh, kita nak membunuh orang lain tak boleh. Diharam kita membunuh, diharam di atas kita menyakiti akan diri kita sendiri dan menyakiti akan yang lain. Ini nak sempurna seseorang. Bila siapa boleh sempurna jaga agama, jaga akal, jaga badan dia, sempurnalah. Dan al-mal, jaga harta. Nama kuliah yang 5, kena kita jaga harta kita. Siapa tak jaga harta, tak sempurnalah. Dari sini syarak mengharamkan kita tabzir. Syarak mengharamkan kita bazirkan. Kita membuang-buangkan harta, kita khianatkan harta kita. Tak boleh kita nak membuang harta, kerana ini setengah daripada perkara yang wajib kita jaga. Ini kata walaupun 10 sen tak boleh kita khianat. Kalau siapa khianat harta, menunjuk kata orang itu kurang agama. Bahkan agama ni nilai tinggi harta sabit di dalam hadis yang sahih, man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa-siapa yang dibunuhkan dia kerana agamanya, maka ia adalah mati syahid. Bila mati syahid, orang mati kerana agama. Itu memang masyhur. Wa man qutila duna mali, siapa dibunuh kerana hartanya. Siapa yang dibunuh kerana hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Kerana harta mati syahid. Bila seorang mari nak rampas harta kita, kita pertahankan harta kita, kita defend, takut orang nak ambil harta kita, maka dia bunuh kita, kita dibilang mati syahid. Besar harta, tak boleh kita
khianat dia, tak boleh kita membazirkan dia. Tetapi di hari ni kita mudah-mudah bakar RM10, RM20 sehari, RM40 sehari. Tu kita orang lelaki wal'iyadzabillah, kita tak sedar. Sebab tu Allah hukum kita supaya kita tu terperanjat sikit. Allah kata siapa membakarkan pitih, orang itu adalah adik abang dengan hantu. Saya nak nasihat supaya kita semua jauh daripada jadi adik abang dengan hantu. Saya minta pergilah ke kedai kedai Abang Sanusi. Dia ada sekarang buat suruh dia buat apa panggil buat kertas untuk kita tempel di dalam rumah kita. Tulis ayat di situ, la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Paling kurangnya boleh 10 keping seorang-seorang. Lepas tu buat tarjamah kat bawah tu, jangan awak merokok. Siapa-siapa yang merokok adalah adik abang dengan hantu. Tulis kat bawah tu. Lepas tu tempel kat sebelah dalam pintu, sebelah luar pintu, dalam bilik, luar bilik, kat di cermin kereta kita, kat semua cukup 10 keping tu. Kita nak naik kereta pun tak boleh ni dalam kereta aku jadi abang ke hantu dalam kereta aku. Bila duduk tempat rehat dalam rumah pun bila aku bakar duit ni aku jadi adik hantu. Jadi kita duk takut sama, nampak hantu duduk dengan kita, nak jadi adik abang dengan hantu sama. Sebab tu paling kurangnya 10 keping, ataupun buat 13, ambil rukun semaya 13. Awak begitu. Dan kawan ibu pun balik buat jugalah. Tempat-tempat gitu banyak. Abang balik apa ni? Amu hilang akal ke apa? Pergi ikut kuliah pagi tadi. Dak, saya sempena akal abang hari ni. Saya sempena akal. Saya takut abang jadi abang ke hantu. Saya nak abang jadi abang kepada saya, jangan jadi abang kepada hantu. Itulah kata Allah, beri jagaan sangat-sangat. Dan di antara kesempurnaan yang kita kena jaga, kesempurnaan manusia, kita kena jaga ird, jaga kemukaan, jaga kemaluan kita. Jangan menjatuhkan kita di dalam malu. Bukan kemaluan mana alat zakat harak tu, kemaluan yang malu kita jatuh di dalam malu, buat bagi kita malu. Seperti kita caci saudara kita, kita mengumpatkan kepada saudara kita. Ini haram, kerana bila kita mengumpat, dia jatuh di dalam malu. Tak boleh. Kita kena jaga ird, kemaluan, malu seseorang kita kena jaga. Kalau kita nak selora pun jangan selora biar saudara, jangan selora menyebab bagi saudara kita tu malu, jangan. Biasa. Sebab tu Rasulullah kata kunu ibadallahi ikhwana la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah cakap sikit pendek, isi dia banyak dalam, tapi kita tak terasa, hilang perasaan hakikat Islam tu, kita tak ada, kena tekan, kena titik berat. Semacam kita dah baca dah, dengar semua wala tubazir tabzira, tapi bila tak titik berat tu dia tak rasa. Kalau kata bluruk bluruk orak ni, macam orang perempuan bluruk orak tak jadi, tak sampai kepada lenguh kita, tak sampai pada tempat kita nak. Kena picit sampai kat dalam, kat tulang baru berasa. Begitu kita di hari ni, kita kebah, kita sudah jadi kerah dengan keduniaan, dengan kenapsuan kita, dengan kemauan nafsu kita.
ceramah tazkirah tak tekan titik betul-betul, tepat titik betul tu tak boleh. Yang sepatutnya kalau pecek kat hujung jari ni, picit kat sini sampai dah kat kepala. Dah hari ni picit jari tak sampai kepala. Kat jari tu pun kena tekan lagi. Kat kepala kena picit habis seluruh tubuh. Kena picitnya. Begitu keadaan kita dah hari ni. Rusak seluruh badan dah. Panggil tu rusak seluruh badan. Rasulullah kata, la tarji'u, jangan awak kamu semua, kamu kalian kembali dan jadi ba'di selepas pada aku kuffara, segala yang kafir. Buat kamu kena ingat dah, selepas daripada aku jangan kamu jadi kafir lagi. Macam mana jadi kafir? Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, memukul oleh setengah kamu akan leher-leher akan setengah yang lain, membunuh akan yang lain. Jangan begitu. Kalau begitu buat kamu jadi kafir semula. Wal a'yadzabillah. Wa kunu, dan hendak jadilah kamu ibadallah, wahai hamba Allah kesemua, ikhwana, segala yang bersaudara. Jadi segala saudara, semacam kita dua beradik seibu sebapa, sama-sama kita Islam. Tak boleh kita mencela, caci mencaci di antara satu sama lain. Ini nak jaga. Baru cantik baru jangan. Saya tak jangan, memang tak jangan kalau dihuduh, dikeji oleh, dicaci oleh saudara. Saya tak boleh duduk kat sini hari ni kalau dicaci. Baboli mengaruk, baboli kacau dia. Masjid ni terima ke tak saya hari ni? Jangak ke tak saya? Cantik tak saya? Comel tak? Tengok tu nak marah dah. Baboli mari kita jangan terima dia, jangan hampiri dia. Huduh dah saya, sedangkan saya jangak. Saya nak mari tadi saya suluh cerumi apa. Jangak dah. Kalau tak jangak saya tak keluar mari. Jangak saya. Tetapi bila dicaci saya jadi uduh. Ni setengah orang ni jadi uduh dengan sebab kita sama kita. Kalau kita sama puji, sama jadi saudara, jangak ke semua, cantik semua, comel semua, alhamdulillah. Tengok tu, comelnya. Sebab apa? Orang tu berjuru baik, walaupun dia hitam, tapi hitam dia pun bukan hitam sangat tu, hitam manis. Kita puji dia. Walaupun hitam tapi hati dia jernih, hati dia putih, ikhlas. Kita minta tolong bantu dia, bantu. Orang suka kepada dia. Dia pun walau hidung kepek, bahasa petani kepada kepek, hidung rendah, tetapi hati dia macung, hati dia jangok, hati dia baik. Dia tak pernah kata ke orang, tengok orang ni, kita tengok dia, boleh bersaing, Masya Allah baik, orang ni baik. Jadi jangok habis, ada caci mencaci. Sebab tu di dalam agama Rasulullah nasihat, kunu ibadallah ikhwana. Ibadallah itu jadi munada, jadilah kamu wahai hamba-hamba Allah. Bukan Rasulullah kata hendaklah kamu jadi hamba Allah. Tak betul. Kalau kita faham hadis dengan makna kata kunu, jadilah kamu semua ibadallah, hamba Allah. Kamu kalian kena jadi hamba Allah. Bukan. Kunu, jadilah kamu ibadallah, wahai hamba Allah. Jadi ikhwana, segala yang bersaudara. Jadi Rasulullah memanggilkan hamba Allah ke semua. Jangan jadi berseteru, jadi perseteruan antara satu sama lain. So jadi antara kita sama ni jadi ikhwan, jadi segala saudara. Ini sama dengan Al-Quran kata innamal mu'minuna ikhwah. Itulah nasihat saya kepada setengah-setengah daripada kaum lelaki hadirin ataupun tuan-tuan sekalian, di antara setengah pada tuan-tuan yang hadir pada pagi ini. Saya tak kata ke semua ni mesti kena nasihat, mesti dinasihati, hanya setengah-setengah. Bahkan kalau kata setengah itu pun boleh jadi tak ada. Saya harap sangat-sangat bahawa masyarakat kita Malaysia ini bertambah maju ke depan, bertambah kuat, menunaikan agama ataupun menerima perintah Allah, menerima perintah agama. Alhamdulillah, saya tengok ada perubahan yang banyak, perubahan yang besar di negara kita Malaysia.
dengan sebab kesal kita banyak tazkirah, banyak kita ada majlis-majlis ilmu, alhamdulillah. Dengan 20 tahun dulu, 15 tahun dulu saya mari kat sini, dengan mari di hari ni beza jauh, banyaklah bezanya. Dulu tidak ada di dalam kereta-kereta, radio suara anasyid, suara Al-Quran, suara selawat. Di hari ni dalam radio, dalam mana banyak suara anasyid agama, suara selawat kepada Rasulullah, suara Al-Quran. Orang pula ada nampak putih-putih tak kepala, nampak putih belaka, tak pakai piyah pun dia pakai piyah hak asli, hak original, hak Allah bagi. Jadi berubah belaka, jadi berubah nampaknya, nampak ke arah baik, alhamdulillah. Ini berpunca daripada banyak beri penekanan beri penekanan oleh para ustaz yang bagi tazkirah di masjid. Oleh itu di antaranya untuk menceriakan lagi Malaysia kita ni, kalau kita sama-sama boleh kita jaga bazir tu sangat-sangat lagi lah, sangat-sangat lagi cantik. Mudah-mudahan saya harap bahwasanya ibu kota Malaysia ni bersih daripada asap rokok, insya-Allah taala, insya-Allah. Penuh dengan asap kelek-kelek, insya-Allah taala. Di hari ni asap kelek dengan asap rokok, banyak asap rokok lagi di hari ni. Boleh 5 minit kalau ada soalan, kalau tak ada gak kita break setakat ni lah. Tak ada. Sebab terus ke mana Nabi Isra Mi'raj ni, mana pergi jumpa dengan Allah gitu lah maksudnya. Pandangan kita ahli sunnah wal jamaah ni macam mana gitu. Soalnya bagaimanakah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia mengembara daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa, Masjid Palestin, dan dari Palestin
kepada langit yang ketujuh sampai kepada Sidratul Muntaha. Di sana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat akan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan ahli sunnah macam mana, bagaimana? Dan soalan juga, jadi soalan juga hikmah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Sidratul Muntaha adalah bertujuan demi untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan supaya menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi kita ahli sunnah wal jamaah ini penting sangat-sangat jugalah, walaupun jaga dihalusi, mesti di sini kita kena halusi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Isra, namanya di dalam Al-Quran, satu surah daripada 114 surah nama surah Isra. Surah Mi'raj tak ada. Sebab tu setengah ulama dia kata Mi'raj tidak sabit dengan Al-Quran, sabit dengan hadis saja. Dia tak sama perkara yang sabit dengan Al-Quran dengan sabit dengan hadis. Dengan maknanya sabit dengan Al-Quran, siapa ingkar dia jadi kafir. Wal'iyadzabillah. Hak sabit dengan hadis tilik. Kalau hadis tu hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Hadis riwayat satu orang, dua orang, tiga orang sampai 10 orang, itu siapa ingkar dia tak jadi kafir. Nama dia hadis riwayat perseorangan. 2 orang, 3 orang tu pun dia panggil perseorangan lagi. Kalau riwayat ramai yang tak boleh kata semua itu nak bersetuju, nak kebetulan kata semua tu nak dusta, ramai nama mutawatir. Siapa ingkar hak tu kafir. Itu cara. Oleh itu bila sabit dengan hadis ahad, orang ingkar dianya haram, berdosa saja kalau sahih. Kalau hadis tak sahih, ingkar dia itu tidak salah. Itu cara ingkar hadis. Oleh itu tiap-tiap akidah, tiap-tiap ibadat, tiap-tiap perkara bila sabit dengan Al-Quran yang tentu makna dia tidak ihtimal makna dia, siapa ingkar orang itu kafir. Wajib kita beriman dengan kitab Allah. Kesemua yang disebut di dalam kitab Allah kita kena terima. Di dalam surah Isra ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut hikmat yang Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah pada malam Isra. Allah sendiri tu Allah katakan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah kata linuriyahu, supaya kami nak memperlihatkan dia min ayatina, setengah daripada tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda ketuhanan kami. Allah nak tunjuk kepada Rasulullah makhluk-makhluk dia yang ajaib, yang pelik-pelik, yang luar biasa. Itu hikmah yang Allah memperjalankan Rasulullah supaya Rasulullah yakin dengan kekuasaan Allah, supaya Rasulullah boleh lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Itu hikmah Isra. Bukan tidak ada di dalam satu hadis, tidak ada di dalam satu ayat mengatakan Allah memperjalankan Nabi pada malam Isra dan Mi'raj itu demi untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang direka saja.
tidak ada hujjah padanya, tidak ada wajah baginya. Satu, dengan secara ringkas. Sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sidratul Muntaha. Rasulullah melihat di sana sebagaimana cerita oleh Al-Quran di dalam surah Taha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Ayat ni setengah ulama kata ayat ni menyabitkan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu setengah ulama kata Mi'raj pun sabit dengan Al-Quran juga. Wajib kita beriman. Siapa ingkar dia dibilang salah sampai tahap jadi kufur juga, wal iyadzabillah. Tetapi oleh kerana Mi'raj itu ada perselisihan di antara ulama tentang kata sabit dengan hadis ke sabit dengan Al-Quran. Situ memang khilaf. Tapi ayat ini menunjuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mi'raj, ada naik sampai kepada langit. Sebab ayat Allah kata walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, demi sungguhnya telah melihat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia pada kali yang kedua, pada kali yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat akan dia pada kali yang lain, dengan mana kali yang kedua. Inda Sidratil Muntaha, di tepi, di sisi pokok kayu yang bernama Bedara Muntaha. Pokok bedara, Sidrah pokok bedara, Al-Muntaha tempat selesai, tempat penghujung. Makhluk dari bawah naik sampai kat situ tak boleh lakah kat sana. Indaha, di situ juga, di situ jannatul ma'wa, syurga ma'wa. Di situ Nabi melihat akan dia. Maka di situ difardukan sembahyang. Disitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tengok Allah Subhanahu wa taala di situ dengan ayat kata walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi lihat Allah di situ. Laqad ra'ahu itu kata Nabi naik ke langit, Nabi sampai ke langit dan Nabi lihat Allah. Maka pendapat kata Nabi lihat Allah dengan ayat itu tidak betul. Tidak betul. Dengan sebab ayat itu bukan Allah cerita Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu Allah nak cerita Nabi melihat akan Sayyidina Jibril alaihi salam di atas rupa dia yang asli, yang asal, yang Allah buat dia macam mana hak asli. Di situ Nabi tengok kali yang kedua akan Sayyidina Jibril di atas rupa yang asal. Kerana Rasulullah tak pernah lihat Allah Subhanahu wa taala kali yang pertama, tak ada. Rasulullah tak pernah lihat Allah. Bila tak pernah lihat, bila di sana Allah kata demi Allah Nabi Muhammad lihat dia kali yang kedua. Boleh? Betul tak? Tengok pula kali yang lain, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, kali yang lain. Bila kali yang lain ni ya kena ada dah kali yang pertama. Tak usah kira akal. Tak kira akal gitu, tak kena bercakap dah. Itu makna akal. Dia panggil akal tu nak faham hak orang bercakap tu lah. Oleh itu Rasulullah tak pernah lihat. Bila tak pernah lihat, di sini Allah kata dia lihat kali yang kedua. Bila lihat kali yang kedua artinya kena kita tahu apa yang Rasulullah lihat kali yang pertama. Maka kali yang pertama Rasulullah dia lihat Sayyidina Jibril alaihi salam di atas rupa yang asal di Gua Hira di Mekah. Masa Sayyidina Jibril mula-mula bawa turun wahyu ke Rasulullah, datang kepada Rasulullah dengan rupa dia yang asli, yang besar, sayap dia satu-satu sayap dari sebelah timur sampai sebelah barat. Besar rupa Sayyidina Jibril alaihi salam. Kemudian
Di sana juga di Sidratul Muntaha, Jibril merupakan bentuk Nabi lihat rupa dia yang asli. Hatulah kata di dalam Al-Quran tu juga kata thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Jibril merupa dia daripada pihak atas, dia turun masih demi dekat sampai dia masuk dekat dengan Rasulullah dengan bentuk rupa dia yang asli itu. Sehingga hampir di antara Rasulullah dengan Sayyidina Jibril satu busuran, satu bau anak panah, busuran anak panah ataupun lebih dekat lagi. Itu asalnya. Sebab itulah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Siti Aisyah sendiri di dalam riwayat Imam Muslim, riwayat sahih Imam Muslim, ada di masa Siti Aisyah ada setengah orang faham di ayat ni kata Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Allah, ini susah sikitlah. Batu perkara ni kena pakai masa sikit nak terasa. Nak terasa. Dengan hari ni tak boleh terasa ni. Benda yang dalam ni saya royak pun tak boleh, jadi saya rusak pula pada sekaan tuan-puan kalau saya royak. Tak kena ada pengalaman, kita duduk lama baru kita boleh rasa sungguh apanya, iaitu perkara yang pelesu, perkara yang rusak, perkara yang akidah yang pelesu, dia diselit masuk di masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena tahu. Sebab tu bila masa Siti Aisyah, masa pemerintahan sahabat ni, dia masuk akidah yang pelesu khususnya daripada Yahudi. Kebanyakan kita tak sedar ni. Kita tahu masa sahabat ni sebaik-baik korun ni baiklah, baik. Sayyidina Umar larang seorang daripada orang Yahudi masuk Islam masa Sayyidina Umar. Masa Rasulullah dia sempat, dia duduk tunggu tak masuk Islam. Masa Sayyidina Abu Bakar dia tak masuk Islam, dia alim. Bila masa Sayyidina Umar dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, orang Islam terima dia, hebat di dalam Islam, dia pakat terima, pakat belajar dengan dia, kerana dia alim di dalam Yahudi. Dia mari masuk Islam. Bila masuk Islam, dia mari tukar ilmu dengan sahabat-sahabat Nabi yang alim, tukar maklumat. Orang panggil macam kita orang Malaysia pergi kepada Amerika, buat kajian tertentu, kongsi maklumat, dia panggil kongsi maklumat. Dia kongsi maklumat dengan sahabat dia, royak hak dia alim di dalam Yahudi, sahabat Rasulullah royak hak sepeda Nabi, royak ayat Al-Quran, tukar maklumat begitu. Bila duk bertukar begitu, mengajar dia sampai ceramah, sampai tazkirah pada orang, Sayyidina Umar suruh break. Sayyidina Umar belak, tak boleh masuk negeri Sembilan. Sayyidina Umar dia merintah negeri Sembilan, dia belak, haram masuk. Sayyidina Umar kata kan, la tatrukannal ahadith, awak mesti tinggal ceramah, tak boleh sampai hadis, tak boleh bercakap. Au la ulhiqannaka bi ardil qiradah, ataupun dua ya, awak kena break, jangan bercakap, atau aku nak menghubungkan engkau dengan bombing kera beruk, kena beruk kera lutung atau jenis. Aku nak hamak mung duduk kat bukit sama dengan beruk, tak boleh duduk dengan manusia. Dua ni yang kalau aku boleh pilih dua, dengan sebab dia mengkacaukan akidah orang Islam. Dia masuk akidah yang palsu. Dia cerita apa yang ada hak palsu di dalam kitab Taurat. Itu kata di masa sahabat, di masa Siti Aisyah pun dia cuba, di masa ni dia selit-selit masuk, menyeli masuk dia panggil.
Sebab tu ada berlaku pertikaian di antara orang-orang di masa salaf. Maka di antara kalangan masa Siti Aisyah ada orang berpendapat kata Nabi lihat Allah pada malam Mi'raj dengan berdasar kepada walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Maka seorang tabi'in nama Masruq, dia pergi jumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia pergi panggil ya ummata, wahai ibu aku. Orang tabi'in sahabat dia panggil kepada isteri Rasulullah, dia panggil ummahatul mukminin, ibu orang mukmin. Kerana memang hak tu sabit dia adalah Al-Quran. Kita kena mengaku isteri Rasulullah ibu-ibu kita. Dia sebagai ibu kita, nisbah dengan kata kita mesti hormat dia, haram kita berkahwin dengan dia. Sahabat umat ni tak boleh kahwin dengan isteri Rasulullah selepas pada Rasulullah kerana dia sebagai ibu dah. Dia kata wahai ya ummatah, wahai ibuku, hal ra'a Muhammadun rabbah, adakah Nabi Muhammad melihat akan Tuhannya? Nabi Muhammad lihat ke tak Tuhan? Siti Aisyah kata laqad qaffa sya'ri mimma qulta, demi sungguhnya bercacang, bertegak oleh bulu-bulu aku daripada soalan engkau tadi. Bulu aku berdiri, ke bahasa petani kata berdiri, bercacah tegak begitu. Bercacah berdiri bulu roma, bahasa petani kata berdiri bulu roma. Ya naik berasa. Sebab soalanmu ni besar, berat soalanmu. Siti Aisyah dia tekan lagi seolah-olah marah. Aina anta min salasin man haddatsaka hunna faqad kadzab. Awak duk kat mana tentang 3 perkara ni? Siapa-siapa cerita kepada awak 3 perkara? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Boleh jadi takut dia cakap lemut-lemut itu, barangkali marah ke Siti Aisyah dah tu. Dia cakap lemut sikitlah. Tak gini ke ibu? Kata itu dia adalah Al-Quran. Seolah kata mereka itu duk berhujah dengan kata walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi lihat Allah pada kali yang kedua. Jawab Siti Aisyah kata ana awwalu hadhil ummah sa'ala an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Garang naik semula Siti Aisyah. Aku ni orang yang pertama-tama tanya Rasulullah tentang ini ayat, tentang makna lihat siapa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Apa makna walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Aku awal-awal orang tanya Rasulullah. Yani ada orang lain tanya pun yang kedua, yang ketiga. Aku yang mula-mula tanya. Memang Siti Aisyah dia banyak bersoal dengan Rasulullah. Sebab tu dia alim. Kalangan sahabat yang alim sungguh lebih kurang 20 orang ya. Hak jadi mujtahid, hak alim sungguh. Hak lain tu orang biasa, lebih dia kerana dia beriman, sebenar-benar beriman, dia jadi sahabat Rasulullah, bantu agama, begitu dia lebihnya. Sebab tu kita pun sama juga. Bukan 50 orang nak buat alim semua, tak boleh alim semua, nak alim tak boleh. Tapi bantu je, bantu kita. Bersungguh di dalam bawa agama, orang nak sebar agama kita bantu, sahabat dia bantu. Hajat pada perang dia bagi perang, hajat pada duit pitih dia bagi duit pitih. Tengok dia bantu tu dah jadi kelebihan dia. Yang alim sungguh lebih kurang 20 orang sahabat. Sebab ni dia duduk bergaul, duduk dengan Rasulullah sepanjang, semacam duduk pondok, duduk di universiti Rasulullah. Boleh sungguh. Rasulullah kata, Siti Aisyah kata, saya awal-awal orang yang bertanya. Faqala, Rasulullah jawab, innama huwa Jibrilu lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghairu hataini marratain. Sesungguhnya Rasulullah kata, aku lihat Sayyidina Jibril alaihi salam. Aku tak pernah lihat Jibril di atas rupa yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia hak asli lain daripada 2 kali ini sahaja. 2 kali saja aku tengok. Itu mana nazlatan ukhra, kali yang lain. Kali yang pertama di Mekah, kali yang kedua di Sidratil Muntaha.
Ayat ini tidak menunjuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak ada dalil yang menunjuk kata Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Sebab tu tak betul kata Allah memperjalankan Nabi, bawa Nabi naik ke langit supaya memperlihatkan zat Allah. Tak betul. Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya dia kata was-sahihu, yang sahih yang betul, annahu la yarahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarahu, tidak melihat ia akan Allah Subhanahu wa taala. Hak betulnya Nabi tidak lihat, sebab tak ada dalil kata Nabi lihat. Hanya Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan sembahyang 5 waktu pada malam Mi'raj, pada Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Di situ je diwajib saja, bukan dilihat zat Allah, diwajib. Itu bukan bukti, bukan menunjuk kata Allah Subhanahu wa taala mengambil tempat, ada tempat pada Sidratul Muntaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Adakah Allah mengambil tempat di Bukit Tur Sina? Bahkan di Bukit Tur Sina tu Allah sendiri kata, inni anallah aqbil wala takhaf. Hadap Musa, mari jangan takut, aku Allah, mari aku Allah. Aku Allah. Nabi Musa tengok api di satu pokok kayu, Nabi Musa berhadap kepada api. Allah kata, engkau innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau duduk di wadi yang bersih. Cabutlah sepatu selipar engkau, buat selipar tu, berhadap mari sama aku Tuhan, aku Allah. Nampaknya Allah berada di situ, di pokok kayu tu Allah ada. Itu Allah bercakap dengan Nabi Musa, kata aku Allah. Suara yang didengar oleh Nabi Musa tu aku Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah kat situ. Semacam kita dengar rekod, kita dengar radio itulah, dia kata aku ustaz, kita dengar di suara speaker tu. Begitu je Allah dia bercakap biar Nabi Musa dengar. Begitu juga di Bukit Tur Sina, begitu Allah bercakap dengan Nabi kita di Sidratil Muntaha. Nabi terima semaya di Sidratil Muntaha. Itu cara ahli sunnah wal jamaah. Wallahu alam. Saya tak pandai nak pendek. Jadi sebab apa? Kalau pendek tu dia tak nak berapa jelas. Kita sudah duk faham dah, naknya kepada jelas. Kalau kita pendek ya tak jelas. Tu susah sikit tu. Mana kena buat 2 kelas. Kelas pendek, kelas panjang. Kena buat lagu tu lah. Kena buat macam tu baru boleh. Sebab tu saya kata semacam yang saya sebut tadi, hak ni kena kita duduk panjang, kena duduk masa panjang, kita bagi sumber, tengok sumber ni betul ke tak betul kita hidup, baru kita rasa betul. Oh, nampak dah, aku nampak. Dengan sebentar lalu dia tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Assalamualaikum, minta komen babo berkenaan hadis memakai tungkat pada umur 40. Ni saya pun tak pandai sangat. Bagi sayanya boleh, tak apa pakai umur 40 ni. Molek sangat kalau kita bawa tukar, kerana Rasulullah pun ada bawa tukar, dan bawa tukar ni jadi tawadhu', panggil tu pun sifat yang paling besar. Kita ambil tawadhu'. Bila bawa tukar ni kita rasa hina diri, aku ni tua dah, aku ni nak mati dah. Kalau tak kata nak mati pun tambah berat sikit, aku ni nak mapuh dah. Gitu mana bila bawa tukar berasa kata nak hadap kubur sikit ni. Bila umur 60 pun tak mau buat tukar lagi, nak berjalan tak erat pun tu panggil kita duk angin panjang duk berasa tak mati lagi, kita lambat mati. Itu salah kita. Bahkan kadang-kadangnya Allah beri amaran dengan kita berubah. Tu amaran daripada Allah. Sebenarnya jarang sangat orang berubah umur muda. Ya berubah ni ya kena umur 40 naik ke atas baru Allah bagi ubah. Ubah ni setengah daripada ulama tafsir di dalam Quran dia tafsir an-nuzul, dia kata ubah. Nuzul ni satu rasul yang Allah utuh sebagai mengajar kita.
Ubat tumbuh sorak ni dia kata, mun tua dah sikit tu, ingat-ingat sikit mun nak mati tak banyak hari dah. Dia mari ajak kita, dia mengajar kita. Bila ubat penuh pada, mun tak banyak hari benar tu nak mati dah. Sipai-sipai lah. Itu dia ajar kita. Tiba-tiba kita bila rasul tu mari, pengajaran tok guru tu mari, kita ambil arah ni lama, mari sangat lalu. Marahnya kita kalau orang mari ajar kita. Kalau tidak kita bunuh, ambil cabut pula dah kita. Masya Allah, supaya Yahudi dah kita. Hamba rasul-rasul, nabi-nabi mari nak mengajar kita. Itu pengajaran Allah, nasihat Allah pada kita. Maka bawa tukar ni sebagai nasihat, nasihat pada kita. Saya nak komen gitu je lah. Kata sunnah tak sunnah tu saya pun tak tahu sangat. Rasulullah tu bawa lah tukar. Bila kita bawa itu jadi pengajaran bagi kita. Hadis telinga berdengung. Ni nanti kena rojak semula sahih ke tak sahih. Setengah kata hadis maudha', ada orang kata hadis maudha'. Tengah ada satu hadis tu pula, siapa nak dengar air telaga Kausar, air kolam Nabi, masukkan jari di dalam telinga, kita tutup begitu, bunyi suara tu ialah suara Kausar macam itulah. Dia kata hadis-hadis yang seperti itu berhajat kepada tahqiq, kepada haluh lah. Dan lagi pula hadis yang seperti itu dia tak hubung kait sangat dengan usul akidah. Tak wajib kita beriktikad. Wallahu alam. Tanya orang lain lah. Nanti kalau ada penting saya akan bagi komen semula insya-Allah taala. Untuk hari ininya kita setakat ni dulu. Dan saya sebelum daripada nak mengundur diri, mohon maaf banyak-banyak di atas segala kesalahan, di atas segala kelemahan. Lebih-lebih lagi ambil masa lebih daripada yang dihadkan. Dan sama-sama kita doa memohon dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita, menerusikan kita, mengekalkan kita di atas jalan yang betul, jalan yang benar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami serta ahlul iman, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Engkau dengan iman. Amin ya rabbal alamin.